Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Khamis yang Khamis yang ketiga, anjuran surah Ar-Rahmah seksyen 8 Shah Alam, menggunakan kitab Nurul Huda, cahaya petunjuk, yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, persoalan berkaitan ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 17 iaitu masih lagi dalam membincangkan mabadi ilmu tauhid yang 10. Permulaan ilmu tauhid ada 10. Salah satunya adalah ghayatuhu. Apakah tujuan belajar ilmu tauhid? Jawapan, supaya kita dapat membezakan antara akidah yang sah, yang betul, supaya kita yakini dan kita pegang, dan akidah yang batil, akidah yang rosak, supaya kita jauhi. Lalu pecahan daripada perbincangan itu ditanya, manakah akidah yang sah, yang betul, dan manakah akidah yang batil, yang rosak. Maka akidah yang sah itu satu, ahli sunnati wal jamaah, kita telah terangkan. Sementara akidah yang batil banyak. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, baginda memberitahu umat akan berpecah kepada 73 pecahan. Kulluhum finnar, waliyazubillah. Kesemua yang berpecah itu akan masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Jadi kalau ikut hadis saja pun 72 pecahan yang akan masuk neraka. Jadi disebutkan di sini hanya 3. 3 ini bukanlah exhaustif, bukanlah ala sabil hasri, maknanya itu sahaja, tidak. Tetapi yang 3 ini yang utama, yang menyeleweng, terutamanya dalam membincangkan takdir Allah Subhanahu wa taala, tentang isu kaitan kudrah Allah, takdir Allah dengan perbuatan manusia ataupun apa yang berlaku pada makhluk. Jadi dalam kuliah yang lalu selesai kita menerangkan ahli sunnati wal jamaah, selesai kita menerangkan akidah qadariyah, itu secara ringkasnya akidah yang menafikan takdir Allah. Qadariyah mendakwa Allah hanya menciptakan manusia, tetapi amal perbuatan manusia itu luar daripada takdir Allah.
Mana manusia berbuat satu perkara, baik ataupun buruk. Manusia itu salat, manusia itu mencuri, itu bukan takdir Allah. Ini akidah yang sepakat para ulama mengatakan akidah yang kufur. Menjadi kafir orang yang berakidah demikian. Kerana menafikan kudrah Allah, berartinya seolah-olahnya ada syirik. Kuasa Allah hanya mencipta manusia. Adapun perbuatan manusia itu helpless. Allah lemah, Allah tidak boleh mentakdirkan. Dan lanjutan daripada akidah yang batil itu, oleh kerana mereka mendakwa Allah tidak mentakdirkan perbuatan manusia, dalam masa yang sama mereka juga mendakwa Allah tidak ada ilmu tentang perbuatan manusia sebelum manusia melakukannya. Jadi sekurang-kurangnya dua sifat utama ketuhanan dinafikan. Kudrah dinafikan secara sebahagian, dan ilmu dinafikan. Allah tahu apa yang manusia belum lakukan. Maknanya, misalnya malam ni, apa yang akan manusia buat besok, Allah belum tahu. Besok bila manusia itu buat, baru Allah tahu. Sebab itulah tidak ada khilaf di kalangan para ulama, sepakat mengatakan akidah macam ini kufur. Orang itu menjadi kafir, terkeluar dari Islam, wa'iyyazubillah. Kemudian ada di sana yang lawan daripada Qadariyah. Kalau Qadariyah ekstrim sampai menafikan takdir, maka Jabariyah ini atau disebut Jabariyah adalah golongan yang menerima takdir, bagus, tetapi sampai ke tahap menyalahkan takdir. Ekstrimnya Jabariyah di situ. Ekstrimnya Qadariyah menolak takdir. Maknanya dari segi akidah Qadariyah, kalau dalam bab api misalnya, Allah ciptakan api, tetapi yang menjadikan terbakar bukan Allah. Memang diri api itu, tabiat api itu membakar. Itu namanya akidah Qadariyah. Sementara Jabariyah sebaliknya. Jabariyah mengatakan Allah menciptakan manusia, Allah mentakdirkan apa yang manusia lakukan, masih okey lagi. Baik ataupun buruk adalah takdir Allah, masih okey lagi. Kemudian dia mengatakan oleh itu kita itu tak boleh buat apa-apa. Dia menafikan usaha dan ikhtiar. Maknanya kalau orang tu sembahyang, ya sembahyang lah. Kalau dia tak sembahyang pun, dia buat macam mana? Allah yang jadikan dia macam itu. Dia menyalahkan takdir. Kalau dia orang yang baik, baiklah. Tapi kalau dia kaki maksiat, minum arak, berjudi, berzina, tak boleh nak marah lah. Sebab Allah yang takdirkan dia macam itu. Ini menyalahkan takdir. Dan saya pernah sebutlah kalau secara kasarnya orang macam ni boleh ditampar saja, kan? Kalau kita tanya dia, kamu ni tak semayang kenapa? Dia kata, nak macam mana Ustaz? Dan memang Allah takdirkan saya tak semayang. Jadi kita tampar dia, dia marah juga. Dia kata, Ustaz ni tak betul. Ustaz sepatutnya berdakwah bil hikmah. Bukannya Ustaz berdakwah dengan cara tampar orang. Jadi kita kata lah, nak macam mana bang? Ya memang Allah takdirkan saya tampar awak. Kalau abang tak faham, saya boleh ulang lagi. Dia fikir-fikir pun tak betul juga. Tak betul juga kalau pakai menyalahkan takdir. Dan dia pun tidak adil. Kalau kira kan memang kita yakin bukan saja amal perbuatan manusia Allah takdirkan, rezeki ajal maut manusia juga Allah takdirkan. Adakah bermakna oleh kerana rezeki Allah takdirkan kita diam, tidak usah ikhtiar? Orang Jabariyah pun kalau lapar dia cari makan. Dia tak kata pula, oh nak macam mana, Allah dah takdirkan saya tak makan hari ni, atau minggu ni Allah dah takdirkan saya tak makan. Tak ada, pandai pula dia cari rezeki, cari nasi, cari roti. Kenapa bab solat, bab ibadah, bab menjauhi maksiat dia menafikan usaha dan ikhtiar? Bab rezeki, bab makan dia tahu pula ada namanya usaha ikhtiar. Jadi ini kepincangan dalam berakidah. Maka akidah sebegini haram, pelakunya itu berdosa besar, wajib dia bertaubat, kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Memang kita menerima takdir Allah Taala, dalam masa yang sama juga kita mengakui bahawa Allah Taala memberikan kepada manusia ni al-kasbu, usaha. Contoh mudah, ada gelas atas meja ni. Nak minum ke tidak? Minumlah. Tuan pengurusi dah tuang tadi, kan tak minum pula. Kita buka air. Itu namanya ikhtiar, memilih. Nak minum atau tak nak minum? Pilihannya nak minum. Habis buat apa? Diam je kan? Kalau ada rezeki saya tu masuklah air dalam perut saya. Kalau tak ada, ya tak ada lah. Usahalah. Al-kasbu. Kan usaha pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Berjaya usaha tu. Kadang-kadang tak berjaya.
Ya, ada orang pegang gelas, terjatuh, tumpah air. Ada diceritakan oleh satu orang kawan tu, tengah breakfast makan roti canai, baru nak suap, kena stroke. Jadi roti canai, dia dah usaha, dah pergi kedai, dah order roti canai, dah cubit pun roti canai tu. Ya. Tapi takdir Allah mengatasi. Takdirnya dia kena stroke pada masa tu, bukan rezeki dia lah roti canai tu. Buat ke hospital lah jawabnya. Nah. Itu yang kawan saya di Malaysia cerita, yang Syekh di Jordan cerita, yang hamba Allah tu lepas dinner, potong buah apple, ya, kopik buah apple, potong, suap, dalam mulut, meninggal. Apple tu masih dalam mulut lagi. Nah, itu kan usaha ikhtiar, tapi memang akhirnya takdir Allah mengatasi. Mana tidak ada rezeki dia untuk apple tu masuk dalam perut dia. Hanya sekadar di mulut saja. Usaha dah usaha, tapi takdir Allah mengatasi. Bukan berarti tidak usaha dan tidak ikhtiar. Ya. Ikhtiar maknanya pilih, al-kasbu maknanya usaha. Penerangan. I'tiqad Jabariyah itu iaitu tiada bagi hamba. Hamba di sini maknanya makhluk lah, manusia. Usaha dan ikhtiar. Bid'ahnya di situ. Hanya Allah semuanya. Usaha ikhtiar pun Allah Ta'ala. Memberi bekas pun Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Ini tempat kegelinciran. Perbincangan tentang takdir Allah ni menggelincirkan umat kepada beberapa kegelinciran. Ada yang menafikan takdir, ada yang menyalahkan takdir. Penerangan. Nyata salah dan silap mereka ini kerana menafikan usaha ikhtiar dari pihak makhluk. Padahal terbukti usaha itu sabit daripada pihak makhluk. Kerana usaha itu berarti perlakuan dan kerja buat. Begitu juga ikhtiar yang berarti pemilihan. Sudah tentu setiap orang ada pilihannya sendiri di dalam satu-satu perkara atau pekerjaan. Macam saya, pagi tadi masih di Kuala Terengganu. Ziarah ayah tak berapa sihat. Mohon doanya. Moga-moga Allah memudahkan urusan. Boleh tak saya pilih untuk duduk dulu 2-3 hari? Boleh. Bagi tahu sajalah. Pada pihak surau, minta maaf saya masih di Terengganu. Mohon kuliah malam ni ditangguhkan ataupun digantikan oleh ustaz lain. Ataupun saya fikir, nanti saya nak balik lagi. So yang trip ni saya balik dululah ke KL. Itu ikhtiar namanya. Kemudian usaha. Ya, start enjin kereta, bergerak. Ya. Tapi kan ada juga orang yang sekat jalan, tak jadi patah balik. Ya. Mungkin dapat panggilan, tak ada orang lagi nak jaga. Patah balik. Na'udzubillah, ada setengah orang tu kemalangan. Tak sampai ke tempat tujuan. Tapi usaha dah usaha. Jadi kalau sampai menafikan usaha itu tak betul. Bahkan yang paling bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentulah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Para nabi iman mereka kuat. Ketika berada dalam gua Sur, orang-orang musyrik yang nak membunuh Nabi SAW, mereka hanya perlu tunduk saja, mereka akan nampak Nabi SAW dalam gua. Kalau kita dalam keadaan macam tu dikejar oleh orang yang nak bunuh kita, dah mungkin kali dah terkencing dah dalam tu. Ketakutan. Ya, ini bukan cerita main-main. Cerita orang tu jumpa dia akan bunuh. Tapi Nabi SAW yakin. Nabi SAW bahkan menyampaikan keyakinan itu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan rasa sedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Tapi Nabi SAW kan ikhtiar, memilih jalan yang agak jauh, yang jarang dilalui, pilih orang yang tolong hapuskan kesan-kesan supaya sukar untuk dijaki. Kan itu namanya usaha dan ikhtiar. Tapi kemuncaknya Allah letak pada satu posisi, tinggal orang musyrik nak tunduk saja dan lihat, nampak. Kembali juga kepada tawakal. Kembali juga kepada bergantung harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi SAW sendiri tidak menafikan usaha dan ikhtiar, kenapa umat membuat bid'ah? Sehingga menafikan usaha dan ikhtiar. Jadi Jabariyah ni akidah yang bid'ah. Dan dipegang juga akidah segini oleh golongan yang dikenali sebagai Jahmiyah. Ya? Tak betul lah kalau orang menuduh ahli sunnah wal jamaah itu Jahmiyah. Biasanya golongan Wahabi lah. Mereka tak ada hujah untuk mengalahkan ahli sunnah. Mereka kata, kita ni Jahmiyah. Kita ni Mu'tazilah. Bahkan kita ni Syiah dituduh. Siapa lawan Wahabi itu tanda dia Syiah, kata dia. Betul. Memang Syiah lawan Wahabi dan Wahabi lawan Syiah.
Tapi bukan semua orang yang lawan Wahabi itu Syiah, dan bukan semua orang yang lawan Syiah itu Wahabi. Dia kena faham di situ. Jadi tidak, kita menolak Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan Allah bertempat di mana-mana. Bukan itu akidah kita. Berarti ada setengah tokoh Wahabi seperti Syekh Al-Albani itu menuduh Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah bertempat di mana-mana. Bukan. Akidah kita bukan Allah bertempat di mana-mana. Allah wujud tidak bertempat. Kerana tempat itu kan namanya makhluk. Nak tempat di mana? Arash, langit, syurga. Itu kan semua makhluk. Makhluk wujud selepas tak wujud. Allah wujud tanpa ada permulaan. Allah wujud tanpa ada syurga, tanpa ada neraka, tanpa ada langit, tanpa ada arash. Maka wujud Allah tanpa tempat pasti. Tak mungkin dan mustahil setelah Allah ciptakan makhluk, Allah berubah bertempat pada makhluk. Itu mustahil. Maka akidah Allah bertempat di mana-mana itu akidah Jahmiyah. Bukan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Tak maaf kalau ada yang minat Wahabi sini, jangan rasa hati. Ini realiti. Ada orang rasa Wahabi tu tak wujud dia tu. Ustaz sendiri kata Wahabi tak wujud kat Perlis. La ilaha illallah. Tak faham. Masa dialog, saya ditanya Perlis tu Wahabi ke tak? Saya kata Perlis tu kan negeri kan. Negeri tu macam-macam orang ada. Syiah ada, Wahabi ada, Buddha ada, Hindu ada. Negerinya macam mana kita nak kata Wahabi tak Wahabi? Ustaz setuju ke dengan tetah Yang Mak Mulia Raja Perlis mengatakan Perlis mengamalkan Ahli Sunnah wal Jamaah, bukannya pahaman Wahabi? Pasti setuju. Sebab debat itu adalah pihak kami nak mengatakan Wahabi ini adalah aliran sesat. Pihak sana nak mengatakan tidak. Wahabi adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi itu topik dialog, kena faham dulu ya. Dia dialog ni dia kena objektif dia. Kamu nak kata apa, saya nak kata apa. Kalau kamu nak kata benda yang sama dengan apa yang saya kata, tak payah dialog lah. Kita buat forum santai-santai sajalah, cerita benda yang sama. Jadi apa perbezaan masa dialog tu? Perbezaannya kami berdasarkan data dan fakta yang ada pada kami, berpendirian bahawa aliran Wahabi adalah aliran sesat daripada golongan Khawarij. Dan kami ada data. Kamu mengatakan tidak di Ahli Sunnah wal Jamaah. Bawalah data kamu. Ya. Tapi instead of bawa data-data yang membuktikan bahawa Wahabi itu Ahli Sunnah wal Jamaah, mereka lebih concern nak tanya Perlis itu Wahabi ke tidak. Baik, kalau memang Wahabi Ahli Sunnah wal Jamaah, so buat Perlis Wahabi. Baguslah. Nampaknya kamu pun tak confident. Kamu kata Wahabi Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi kamu keberatan kalau kamu dikatakan Wahabi. Bermasalah. Itu saya kata sindrom siput babi. Ada teka-teki, orang buat teka-teki. Kan teka-teki ni kadang lari jawapannya tu. Kita fikir lain, jawapannya lain. Jadi teka-tekinya, kenapa siput babi jalan slow? Kita punya fikir senang je lah, tak ada kaki. Memanglah slow. Kalau ada kaki kan laju. Kata dia bukan. Habis. Sebab masa dia jalan, dia dah fikir, aku ni siput ke babi? Jadi confuse dia. Aku ni siput ke babi? Siput ke babi? Slow je jalan ya. Jadi dia pun confused. Aku ni Ahli Sunnah ke Wahabi? Kalau memang Wahabi Ahli Sunnah, no problem. Jadi saya setuju dengan titah Yang Mak Mulia Raja Perlis kerana itu membuktikan bahawa di sisi baginda, Wahabi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sama macam yang pendirian kami. Sebab itu baginda bertitah bahawa Perlis mengamalkan Ahli Sunnah wal Jamaah dan bukannya ajaran Wahabi. Maknanya dibezakan. Kalau memang seperti pendirian mereka, sepatutnya titah itu adalah Perlis mengamalkan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah, menyamarkan Ahli Sunnah wal Jamaah, aliran Wahabi. Sepatutnya begitu. Ini mengamalkan Ahli Sunnah wal Jamaah, bukan Wahabi. Maknanya Wahabi bukan Ahli Sunnah wal Jamaah. Bila saya bersetuju dengan titah tu, mereka bersorak, tak faham rupanya. Ya, mereka seronok rasanya macam itu saya mengatakan Perlis tak ada Wahabi. La ilaha illallah. Jangan Perlis. KL ada Shah Alam, ada takkan Masjid Surah Ar-Rahmah pun barangkali ada Wahabi. Yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi. Jadi bukan sebagaimana yang dituduh oleh mereka, Ahli Sunnah Jamaah adalah Jahmiyah, berbeza Jahmiyah berakidah Allah Taala bertempat di mana-mana, itu akidah yang ditolak oleh Ahli Sunnati wal Jamaah. Dan itu lebih parah daripada yang mengatakan bertempat atas arash. Kedua-duanya itu tak betul. Tapi bertempat di mana-mana kan lebih parah. Di mana-mana itu tong sampah, tempat-tempat foto, di mana-mana. Lebih parah lagi akidah Jahmiyah berbanding dengan akidah yang mengatakan Allah bertempat di atas arash.
Baik, seterusnya. Perlakuan dan kerja buat, begitu juga ikhtiar yang berarti pemilihan. Sudah tentunya setiap orang ada pilihannya sendiri di dalam satu-satu perkara atau pekerjaan. Ini terbukti pula dari firman Allah, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah terzahir kebinasaan, kerosakan fil barri di daratan, wal bahri di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Maknanya Allah nisbahkan kerosakan itu kepada perbuatan manusia. Berarti kamu nafikan apa yang Allah isbatkan. Allah tetapkan perkaitan antara perbuatan manusia dengan kerosakan yang berlaku. Berarti ada yang namanya perbuatan manusia, bima kasabat, apa yang diusahakan. Itu namanya al-kasbu, apa yang diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Bila Jabriyah menafikan, maka mereka telah membuat bid'ah dalam akidah. Ya, dia ni wahabi-wahabi yang singgah dalam live saya ni. Kalau rajin saya baca jawab. Kalau benda sama dia duk ulang, malah nak layan lah. Kalau teruk sangat saya ban. Kalau fake account. Kalau genuine account, saya lambat sikit nak ban. Sebab genuine ni mungkin dia keliru. Dia datang mungkin sekali marah, 2 kali komplain, 3 kali bantah. Lama-lama mungkin dapat hidayah. Tapi kalau yang fake account ni biasanya misi dia hanya nak buat kacau saja. Friend ada 2-3 orang, nama tak apa-apa, profile picture pun tak apa-apa. Datang hanya kacau-kacau, itu saya cepat ban. Tapi kadang-kadang kita tengok friend dia sampai 2-3 ribu. Gambar-gambar pun real. Yang tu biasanya saya lambat nak ban, bagi peluang. Sebabnya dia singgah, dia dengar. Satu masa Allah boleh buka saja pintu hidayah. Kita usaha. Ini namanya usaha, menyampaikan. Tapi nak memberi hidayah, Allah sendiri berfirman kepada Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak boleh memberi hidayah kepada orang yang kamu kasihi, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi Nabi usaha. Bukan berarti bila Nabi SAW faham begitu, Nabi tidak berdakwah. Dakwah itu namanya usaha ikhtiar. Orang itu dapat hidayah masuk Islam, itu namanya takdir Allah. Tapi yang menjadi sebab hidayah siapa? Nabi. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Ini yang orang tak faham, berkaitan antara hakikat dan asbab. Kalau tak faham yang ini, seolah-olah ayat Quran sesama ayat Quran bercanggah, seolah-olah. Dalam satu ayat Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak boleh bagi hidayah pada orang yang kamu kasih. Mana Allah nafikan Nabi SAW bagi hidayah. Tapi dalam ayat yang lain Allah berfirman, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sesungguhnya kamu benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. So mana satu yang betul? Confirm dua-dua betul. Dua-dua ayat Quran. Maka difahami dengan makna bila Allah menafikan innaka la tahdi, maknanya secara hakikat Allah yang beri hidayah. Bila Allah isbatkan innaka la tahdi, kamu memang benar-benar memberi hidayah, itu maknanya dari segi usaha dan ikhtiar, sebab dan musabbab. Yang menjadi sebab hidayah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beri hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, dimisalkan seorang manusia sedang menghadapi satu hidangan. Barang sudah pasti ianya berusaha menghulurkan tangannya untuk mencapai makanan dan menyuapkan ke mulutnya dan memilih lauk kegemarannya. Termasuklah yang Jabariyah tadi. Kan? Kita bagi dia nasi, lauk apa, mesti dia usaha. Suap. Tapi bab solat tak mau pula dia usaha pergi ambil wudu, pakai pakaian, menghadap kiblat, takbir. Hanya Allah yang menentukan sama ada makanan masuk ke mulutnya atau jatuh ke lantai. Sebagai contoh yang saya berikan tadi, meninggal, belum sempat makan, meninggal. Belum sempat makan, kena penyakit. Jadi dia dah usaha dan ikhtiar, tetapi yang berlaku adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jabariyah berasal daripada perkataan jabaro, yang berarti terpaksa atau tertegah. Yakni sekalian makhluk semata-mata tunduk atau melakukan sesuatu semata-mata di bawah paksaan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sebarang pilihan, peringatan. Ditakuti orang-orang yang berfahaman Jabariyah
menyerah tanpa usaha dan ikhtiar untuk kebaikan agama, kaum dan negaranya. Ini tak betul. Jadi ada orang mengatakan ni geng-geng sufi lah ni, geng-geng tasawuf lah ni, tak ada semangat juang, asyik berzikir je. Bohong. Ini tak disokong oleh data. Data dan fakta sejarah menunjukkan yang berjuang di medan perang, yang berjihad itu adalah ahli sufi. Kerana mereka sudah berjaya membuang hubbud dunia dari hati mereka. Mereka sudah buang hubbud dunia, yang ada adalah hubbullah, kasih kepada Allah. Bila mereka kasih kepada Allah Ta'ala, maka tidak takut kepada kematian. Kita yang bukan ahli tasawuf ni, yang kita sayang nak mati. Sebab kita sayang pada dunia, betul. Tuan Musi gelap. Kalau tanya seorang pada kita, macam mana? Boleh esok mati? Nanti dulu. Belum ready lagi. Ya. Belum bersedia lagi kalau nak meninggal besok. Dah bagus ya, besok hari Jumaat kan. Meninggal hari Jumaat. Kan ada hadis kan, kita kata kelebihan meninggal hari Jumaat. Tapi kita pun tak mahulah hari Jumaat pun. Nantilah dulu. Jadi orang sufi yang disalahkan, yang tak mahu berjihad, berserah kepada nasib takdir saja, itu nama Jabariyah, bukan sufi. Sufiyah yang sebenar dia mesti ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang Jabariyah itu bukan sufi, itu mutasawwif, itu yang menyamar sebagai ahli tasawuf. Di samping menyalahkan Allah dalam pekerjaan dosanya, seperti yang terang-terang dilakukan sendiri. Kalau tak solat, disalahkan Allah. Tak pergi haji ke Mekah pun disalahkan Allah. Sekarang pun kita telah banyak mendengar hujah-hujah orang yang tidak menunaikan haji. Bila nak pergi haji? Jawab, belum sampai seru. Bohonglah, belum sampai seru. Wa'adzin fin nasi bil haji. Allah Ta'ala perintah Nabi Ibrahim AS suruh haji, lama dah. Diulang lagi seratus oleh Nabi Muhammad SAW. Diulang lagi oleh ustaz-ustaz di zaman kita mengajar. Diulang lagi oleh tabung haji buka untuk pergi haji dan sebagainya. Jadi nak pergi Mekah tunggu sampai seru dulu. Pergi New York 3-4 kali tak payah seru. Pandai beli tiket, pandai buat planning, pandai contact, Pergi Bangkok, pergi Manila. Ramai ke yang menyeru? Tak ada. Dah ada planning nak main golf di mana. Setengah orang disilakan menebas. Kita ingat menebas di kebun. Rupanya main golf. Tak ada masalah lah. Tapi kan ada usaha ikhtiar dia. Nak main golf di mana, kontak kawan. Tiba-tiba bila tak pergi haji bagi alasan tak sampai seru. Ini ada elemen Jabariyah. Baik, ada 2 minit. Ada soalan sebelum kita pergi pada yang terakhir daripada yang disenaraikan di sini, akidah yang sesat, yang salah. Ada soalan? Baik. Kalau tak ada, kita habiskan tempoh sebelum masuk Isyak ini. Iaitu akidah yang Mu'tazilah ini, dia hampir-hampir macam Qadariyah. Kalau Qadariyah mengatakan Allah ciptakan api, tapi yang terbakar itu memang tabiat api. Sementara Mu'tazilah, dia mengatakan Allah ciptakan api. Dan Allah ciptakan pada api itu satu kekuatan, yang dengan kekuatan itulah api membakar. Bid'ah lah. Ahli sunnah macam mana? Allah ciptakan api, Allah juga yang ciptakan terbakar tu. Tetapi khilaf ulama, adakah jadi kufur? Sebagai ulama kata kufur juga. Sebab kuat itu namanya makhluk. Allah ciptakan satu kekuatan. Jadi makhluk tu yang boleh bekas, bukan Allah. Syirik lah. Tapi yang asah, yang kuat, tidak kufur. Kerana ada keraguan, dia masih menisbahkan kepada Allah Ta'ala. Dia kata Allah ciptakan api, Allah ciptakan satu kekuatan pada api, yang dengan kekuatan yang Allah ciptakan itulah api membakar. Dia masih nisbah kepada Allah Ta'ala. Jadi bila ada keraguan, yang lebih selamat adalah tidak mengkafirkan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma harusna bi ainik Allahumma mahrusna bi ainika allati la tanam wa qnufna bi rifqika alladhi la yuram. Anta raja'una wa khazna wa anta khairul hafizin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.